Hai semua, terima kasih kerana singgah ke channel Cikgu LK. Kali ini saya akan kongsikan contoh video rakaman temuruga, program pendidikan dan cara untuk menghasilkannya. Memandangkan pandemik COVID-19 telah melanda seluruh dunia, maka temuruga dilaksanakan dalam norma baharu iaitu secara dalam talian. Contoh yang saya akan tunjukkan sebentar lagi ialah rakaman video adik saya sendiri. Sepatutnya hari ini adalah hari pendaftarannya tetapi telah ditunda disebabkan peningkatan kes COVID-19 di negeri Sabah. Baiklah, perkara yang paling penting sebelum anda memulakan rakaman video ialah anda perlu sediakan skrip yang baik di mana anda perlu membuat pengenalan diri kemudian menjawab tugasan yang telah disediakan. Pastikan juga video anda tidak melebihi tempoh masa yang telah diberikan. Untuk tugasan temuruga program pendidikan adik saya, ada dua. Yang pertama ialah menyatakan justifikasi kenapa memilih program tersebut dan yang kedua ialah menyatakan proses PDP yang boleh dilaksanakan sama ada di taska ataupun prasekolah. Kita akan edit menggunakan aplikasi KineMaster. Pertama sekali download terlebih dahulu aplikasi ini di Play Store ataupun di App Store. Saya sudah install, jadi tinggal open sahaja. Untuk mula, klik New Project, kemudian pilih rasio 16:9. Kita kena pilih background dulu, pilih gambar yang kita kehendaki. Sebagai ganti background, latar hijau semasa rakaman itulah. Jika saiz gambar yang kita pilih tadi itu kecil, jadi kita boleh besarkan. Dan pastikan kita kunci permulaan dengan akhir gambar supaya gambar di belakang tidak bergerak-gerak. Kita juga boleh panjangkan nanti ikut masa rakaman. Dan untuk itu kita tambah layer dan pilihlah video rakaman tadi yang berlatarkan hijau. Contoh yang ini. Seterusnya kita boleh besarkan atau kecilkan ikut kesesuaian dan KTBC masing-masing lah. Kita juga boleh crop gambar atau rakaman tadi tu tinggikan, rendah seperti yang kita mahukan. Okey, seterusnya langkah yang paling penting ini iaitu chroma key. Ini adalah fungsi yang membolehkan kita untuk hilangkan latar hijau di belakang. Di sini ada pilihan dan selalunya sama ada hijau ataupun warna biru. Okey, setting sehingga gambar nampak jelas dan latar hijau di belakang sepenuhnya hilang. Contoh seperti ini letakkan di tengah-tengah dan kita akan lihat bagaimana dia berfungsi. Jadi contoh seperti inilah. Jika ingin tambah tulisan atau sebagainya, boleh tambah tulisan. Selain tambah tulisan, kita boleh gunakan efek video di belakang. Kemudian kalau kita mau tambahkan klip grafik pun boleh. Dan banyak pilihan jika kita langgan yang premium. Okey, kalau sudah puas hati dan tidak ada lagi perubahan yang perlu dilakukan, boleh terus klik export dan pilih resolution yang kita mahu, quality lah. Tapi untuk premium kita boleh simpan untuk 4K atau quality HD 1440 dan cukup memadai jika kita simpan dalam quality 1080 lah. Setelah sudah export, kita boleh play dan ini adalah contohnya. Selepas ini jom kita lihat contoh video penuh.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah berasal daripada Beaufort, Sabah. Nomor kenalan pada sebelum ini, saya menuntut di Pusat Tingkatan 6 SMK Beaufort bermula daripada tahun 2018 hingga tahun 2019. Semasa saya di Pusat Tingkatan 6 SMK Beaufort, saya berjaya mencapai PNGK dalam Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia dan berjaya mencapai band 4 dalam Malaysian University English Test MUET. Pengajaran dan pemudahcaraan yang menarik serta kreatif seperti teknik bermain sambil belajar dapat membantu kanak-kanak untuk terus memberikan perhatian semasa di dalam kelas semasa sesi pembelajaran. Hal ini juga dapat membantu mereka menanamkan sikap positif di dalam diri. Oleh sebab itulah saya memilih program ini sebagai laluan kerjaya saya. Laluan kerjaya seorang guru bukanlah sangat mudah. Bermula daripada mendidik anak-anak mengenali abjad dan nombor pada peringkat awal sehinggalah membantu mereka menuntut ilmu untuk menuju ke Menara Gading. Pada saya lebih berminat untuk melibatkan diri di peringkat awal kerana akan memberikan saya peluang untuk bersama-sama ibu bapa dalam membantu perkembangan anak-anak pada peringkat awal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk tugasan ini, saya akan tunjukkan salah satu contoh alat bantu mengajar, yaitu dadu huruf. Dadu huruf yang saya gunakan ini diperbuat daripada kain vel dan juga kapas. Namun, guru-guru boleh menghasilkan dadu sebegini dengan menggunakan kad manila dan juga kotak. Saya memilih untuk menggunakan kain vel kerana bentuknya yang lembut dan sangat sesuai untuk anak-anak kerana bucunya yang tidak tajam. Warnanya yang berwarna-warni sangat sesuai untuk anak-anak kerana dapat menarik perhatian mereka. Baiklah, tajuk pengajaran dan pemudahcaraan kita pada hari ini, kita akan mengenali huruf kecil dan huruf besar. Untuk sesi induksi, saya akan paparkan sebuah video lagu nyanyian ABC dan menyanyi bersama kanak-kanak. A, B, C, D, E, F, G sehinggalah Z. Aktiviti ini akan meningkatkan semangat mereka untuk belajar. Seterusnya, saya akan menjalankan sesi soal jawab bersama murid tentang siapa yang sudah mengenali huruf, siapa yang belum mengenali huruf, dan apakah huruf yang telah mereka kenali. Kemudian, saya akan tunjukkan cara demonstrasi untuk bermain permainan ini. Setelah murid itu membalik dadu huruf ini dan menyebut huruf yang dia perolehi, saya akan meminta dia untuk memadankan huruf yang dia perolehi dengan huruf besar yang terpapar di papan carta ABC di belakang ini. Jadi, mereka akan tunjukkan huruf tersebut. Sekiranya jawaban mereka betul, mereka ganjaran positif seperti pujian, token bintang, dan sebagainya. Sekiranya jawaban mereka salah, saya akan betulkan dan meminta mereka untuk tunjukkan semula. Aktiviti ini perlu agar semuanya tidak rasa terpinggir dan rasa ketinggalan. Setelah selesai aktiviti ini, murid bolehlah menulis huruf besar dan huruf kecil di dalam buku mereka ataupun di dalam lembaran kerja. Saya akan memberikan buah dadu ini untuk setiap seorang murid untuk mereka baling. Selepas mereka baling, mereka bolehlah menulis huruf kecil dan huruf besar. Semasa mereka membuat latihan, mereka sudah pasti akan bermain. Itu sudah lumrah mereka. Saya akan biarkan mereka berseronok, tetapi dengan kawalan. Baiklah, mengapa saya menggunakan dadu huruf ini sebagai alat bantu mengajar? Yang pertama, bentuknya mudah dipegang, ringan, dan berwarna-warni dan sangat menarik perhatian untuk kanak-kanak. Kedua, permainan ini sangat seronok untuk dimainkan. Ketiga, dadu huruf ini tidaklah berbahaya untuk kanak-kanak kerana tidak akan mendatang sebarang kecederaan kerana bentuknya yang lembut dan mudah dipegang. Keempat, penggunaan dadu ini adalah sangat fleksibel kerana boleh digunakan untuk aktiviti lain. Sebagai contoh, menyebut perkataan dengan menggunakan huruf yang terpampang daripada dadu huruf ini. Yang kelima, penggunaan dadu huruf ini
adalah sangat sesuai untuk anak-anak untuk perkembangan fisikal mereka. Baiklah, sekian dan terima kasih. Baiklah, sampai di sini saja video kali ini. Saya doakan semua calon temuduga berjaya dalam temuduga masing-masing, dan jangan lupa subscribe channel Cikgu LK.